A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, tanpa kita membuang masa, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihilhu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk satu majlis ilmu kuliah online topik rawatan ruqyah. Okay. Alhamdulillah juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan panel saya Ustaz Sinar kerana masih lagi Alhamdulillah diberikan kekuatan dan kesempatan untuk meneruskan sesi kuliah, dan Alhamdulillah saya juga sebagai moderator masih lagi berkesempatan untuk mengawal grup ni. Okay, InsyaAllah. Cuma lead ini saya memang agak tak sempat masa dan kebanyakan topik juga agak panjang-panjang, so saya memberi ruang kepada Ustaz Sinar untuk memberikan kuliah yang lebih panjang, ulasan yang lebih panjang, dan insya-Allah saya akan sambung pada bahagian soal jawab. Okey, tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada kuliah ruqyah online malam ini. Saya akan terus buka slide. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kita pada malam ini bertajuk jenis-jenis sihir berdasarkan buhul dan tujuan sihir. Iaitu bagaimana memahami bagaimana sihir berlaku. Tajuk jenis sihir ini pernah kita sampaikan pada kuliah-kuliah yang lalu. Namun pada malam ini ada penambahan penerangan sesuai pada orang yang pernah mengikuti kuliah-kuliah yang lalu. Akan lebih mudah faham. Dan kita selalu dalam kuliah online katakan bahawa kuliah-kuliah kita ini adalah untuk beginners, pemula, untuk orang yang baru belajar ilmu ruqyah, pesakit, keluarga pesakit. Sebenarnya ada masa kita sampaikan sebenarnya advanced level, tahap advance, yang biasa orang sebut master class. Cuma mungkin ada yang kurang perasan sebab disampaikan dalam bahasa yang mudah, dihuraikan dalam bahasa yang mudah faham. Jadi seperti malam ini, sebenarnya topik malam ini adalah advanced level. Orang perlu tahu dulu asas-asas ilmu ruqyah, baru ia mudah faham. Namun kita perkenalkan juga pada malam ini sebab kita telah mengadakan kuliah ini
beberapa tahun, bukan sejak tahun ini. Jadi sesiapa yang sudah mengikuti kuliah-kuliah dahulu, sepatutnya ada tahu asas-asas ilmu ruqyah, apakah rukun-rukun ruqyah, apakah syarat-syarat asas ruqyah, apakah itu talbis iblis, apakah itu tauqifi, apakah itu tajribi. Kalau ada yang belum tahu, belum paham, belum pernah mengikuti, disarankan, disyorkan agar tontonlah video kuliah-kuliah online sebelum ini yang ada dikongsi atau di-share di YouTube channel Coach Kamarul, channel Miftahus Salam. Jadi malam ini kita akan membincangkan sebenarnya topik yang menarik kepada yang minat berkenaan sihir, dan ia lagi advance atau uraian ada lebih mendalam daripada sebelum ini. Sebab ruqyah syariah ini rawatannya biasanya ada 3 dia boleh rawat. Satu, penyakit fizikal biasa. Yang ini hospital pun boleh rawat. Kedua, penyakit gangguan jin, sama ada gangguan jin semata-mata atau gangguan jin yang melibatkan sihir. Dan ketiga, penyakit ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Azam dah muncul antara yang selalu hadir kuliah online kita. Jadi ini ada beberapa penyakit yang boleh dirawat dengan ruqyah syariah. Yang hospital boleh rawat penyakit psikologi, penyakit fizikal. Tapi yang biasa hospital atau rawatan modern tidak boleh rawat adalah penyakit gangguan jin, termasuk juga sihir dan juga ain. Jadi malam ini kita akan belajar lebih lanjut, memahami lebih lanjut. Dan kalau tidak berapa paham, bersabarlah, nanti tanyalah soalan di penghujung, di sesi kedua, sesi soal jawab. Kalau tidak berapa paham. Sebab kita dimaklumkan bahwa kita dah masuk ke sebenarnya topik yang lebih advance level, master class. Jadi mungkin ada yang tak berapa paham. Yang penting tahu topik ini wujud. Perkara-perkara ini wujud, jadi boleh dilanjutkan pembelajaran kemudian bila dah tahu topik ini wujud. Sekarang saya akan buka lagi slide seterusnya. Jadi topik kita malam ini tentang sihir, tetapi khusus kepada jenis-jenis sihir. Pertama kita akan lihat jenis-jenis sihir berdasarkan buhul. Apakah makna buhul? Buhul ada banyak makna. Antaranya ia bermaksud uqad atau simpulan ataupun ikatan. Istilah ini seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada perkataan uqad. Uqad itu adalah makna simpulan atau ikatan. Dan bukan semata-mata ikatan tali, tapi dia mungkin ikatan perjanjian antara ahli sihir dan jin, dan ketua jin. Itulah juga yang dinamakan simpulan ikatan. Dan juga ia boleh bermaksud memang tali diikat, rambut diikat dan sebagainya, yang dijadikan bahan sihir. Kalau kita baca hadis Nabi, yang Nabi Muhammad SAW disihir oleh Abid bin Nasam, dia oleh Labid bin Asam. Dia dikatakan dalam satu riwayat rambutnya
Nama Rasulullah SAW diambil dan diikat-ikat. Lepas itu dibuang di sumur Zarwan. Dan turunlah dua surah yang amat powerful untuk merawat sihir, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Namun karena surah ini surah yang pendek, selalu dibaca oleh budak sekolah rendah, sampai ada yang kita tidak sedar, tidak yakin bahwa ini adalah antara surah yang terkuat untuk menawarkan sihir, untuk merawat apa sahaja sihir berat. Lihat saja kisah Rasulullah SAW. Dia disihir oleh Labid bin Asan. Tujuan sihir yang dikenakan terhadap Rasulullah SAW, kalau ikut uraian hadis dari ulama, sebenarnya ia hendak niat sihir itu dibuat untuk hendak membunuh Rasulullah SAW, untuk Rasulullah buat sihir untuk Rasulullah mati. Ada 11 ikatan ukat buhul dibuat. 11 itu adalah simbolik siapa yang mengkaji tentang sihir. 11 ikatan itu adalah simbolik menunjukkan sihir itu adalah tujuannya untuk membunuh. Namun Allah melindungi Rasulullah SAW dan mengurangkan kesan sihir itu Rasulullah, sebab Allah yang mencabut nyawa, yang sampai ajal ditentukan oleh Allah. Tugas Rasulullah belum lagi selesai, Allah tidak matikan Rasulullah, namun sihir itu dikurangkan kesannya, menjadi kesannya hanya Rasulullah sakit. Dan ada setengah riwayat mengatakan beliau sakit selama 40 hari. Kemudian Rasulullah berdoa dan terus berdoa sehinggalah Allah turunkan dua surah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sebagai surah perlindungan daripada sihir dan juga sebagai surah menawar daripada sihir yang paling berat. Cuma kita jarang amalkan atau tidak berapa yakin. Bila pesakitannya, Ustaz, ada tak amalan yang boleh kami amalkan hari-hari untuk pendinding diri, amalan yang kuat lah, power. Bila diajar, peruqyah ajar 3 qul, petikaikan lagi pun. Tak ada kah Ustaz yang panjang-panjang sikit lagi daripada 3 qul ni? Ini dah biasa dah baca dari sekolah rendah lagi. Nanti bila pesakit datang, peruqyah pun ditanya perkara yang sama, maka diajarkan yang lebih panjang. Bacalah setiap hari surah Al-Baqarah. Pesakit komplain lagi pula, Ustaz, surah Al-Baqarah itu panjang, tak ada kah yang pendek-pendek sedikit? Diajar 3 qul, kata terlalu pendek, minta yang panjang-panjang. Diajar surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah, kata terlalu panjang. Tak akan puas hati. Mungkin itulah masalah pesakit lambat sembuh sebab kurangnya tazkiyatun nafs. Hati mereka juga ada sakit. Bukan semata-mata sakit lumpuh, sakit kena penyakit ganjil, sakit kena gangguan jin, tapi masalah juga di hati mereka ada penyakit. Itu sebenarnya yang perlu dirawat. Perlu dicari akar masalah dan itu yang perlu dirawat dan tidak dapat elak, perlu ada faktor tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs ini kita tidak akan bincangkan di sini, ya di topik yang lain. Sebab nanti menjadi panjang. Seterusnya buhul juga bermaksud alat, benda
atau medium yang digunakan oleh tukang sihir untuk melakukan ritual sihirnya. Ada masanya buhul juga dinamakan madda sihir atau tilasam. Dalam bahasa Inggris disebut talisman. Siapa biasa tengok video YouTube orang-orang barat, ahli-ahli sihir dia akan sebut barang-barang macam-macam lah. Bentuk kalung berbentuk loketnya berbentuk bintang lah, bintang terbalik lah, ada pisau lah, ada minyak senyonyong lah. Itu mereka gelar kalau kita tengok YouTube luar negara talisman. Dan kalau kita cobalah search di YouTube, kalau kita lihat sihir luar negara, pendekatannya kalau kita tengok ahli sihir dia bukan rupa nenek kebayan pakai baju hitam, topi runcing macam kon, hidung besar. Ada tuh lawa-lawa, ada tuh remaja, ada tuh lawa, seksi, ada tuh pandai berkata-kata, berpidato seperti seorang pakar motivasi, lembut kata-kata. Tapi mereka mengaku mereka witch, ahli sihir wanita. Dan bila mereka tunjukkan ritual mereka, seolah-olah benda itu benda mainan. Tapi sebenarnya itu adalah benar-benar sihir. Malah memang ada di barat dijual benda-benda sihir ini dalam bentuk mainan. Nak digalakkan lagi remaja barat, budak-budak barat mengenal sihir sebagai benda yang tak apa-apa, macam alat mainan saja. Lepas tu dibuat wayang macam Harry Potter agar orang tertarik. Sihir ni bagus ni. Ada juga sihir putih untuk membantu masyarakat. Macam contoh tu yang kalau kita ada tengok Jumanji yang versi lama, dia ada permainan itu, dia panggil permainan itu sebenarnya permainan sihir tu yang ada dadu-dadu tu, dia buat dalam bentuk, sekarang ada dijual dalam bentuk mainan, ataupun yang dipanggil yang popular Ouija board. Kalau di Malaysia kita sebut spirit of the coin. Kalau di barat dia ada buat jadi satu permainan dijual di kedai-kedai permainan Ouija board. Ejaan dia O-U-I-J-A. Tapi sebutan dia Ouija board. Malah patung voodoo pun ada dijual sekarang sebagai mainan. Dibuat comel-comel. Kadang-kadang tu di dalam bungkusan tu selain patung tu dibuat comel, ada lagi jarum peniti disertakan untuk dicucuk-cucuk kepada patung voodoo tu. Kanak-kanak sihir ni dicuba dinormalisasikan pada peringkat kanak-kanak lagi. Seperti mana di barat dan telah berjaya menormalisasikan lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Sehingga banyak undang-undang di barat, di negara-negara barat membuat undang-undang lelaki dah boleh kahwin lelaki, perempuan dah boleh kahwin perempuan. Dan sihir cuba dinormalisasikan amalan sihir ni. Sebab ahli sihirnya tidak menakutkan, nampak lawa, comel, pandai berkata-kata, yang benda yang dia buat tu nampak seolah-olah innocent, tak ada kesan memudaratkan. Mereka sebut talisman. Jadi kesimpulan dia, kebanyakan sihir adalah ada melibatkan buhul, ukat atau ikatan. Buhul ni adalah permintaan daripada ketua jin. Ahli sihir beramal ingin mendapatkan ilmu sihir, maka dia perlu minta bantuan jin. Dia akan berunding dengan ketua jin. Mungkin jin itu mempunyai 1000 pengikut, 100,000 pengikut, dan ketua jin itu akan bersetuju memberikan beberapa orangnya untuk membantu tukang sihir, dan antara beberapa syarat yang dia minta, perlunya ada
buhul sihir. Kita ringkaskan. Kita pergi ke slide seterusnya. Jadi kalau kita membincangkan sihir berdasarkan buhul sihir atau benda sihir ni, dia boleh dibahagikan kepada 3 jenis kalau melibatkan lokasi di mana buhul sihir ini berada. Satu jenis sihir nama dia sihir dakhili. Maksudnya apa? Buhul itu berada dalam tubuh manusia. Mungkin sihir itu dibubur di makanan, di minuman, jadi kita termakan dan kita terminum. Jadi sihir dakhili ini adalah buhulnya berada dalam tubuh manusia. Biasanya berada dalam perut. Yang kedua, sihir khariji. Yang ini bermakna buhul berada di luar tubuh manusia. Sebagai contoh, hadis Nabi, yang Nabi kena sihir, buhul sihir itu dibuat di luar dan dimasukkan dalam telaga Zarwan, kalau saya tidak silap namanya. Itu sihir khariji. Benda sihir itu, buhul sihir itu berada di luar, tidak berada dalam tubuh manusia. Lepas tu ada pula sihir gabungan, luar dan dalam, dipanggil sihir mustarak. Dan ada setengah menyebutnya sebagai sihir manfuk. Dia adalah benda yang sama. Sihir mustarak dengan sihir manfuk adalah sama. Pentingnya kita mengetahui istilah-istilah ni supaya lain kali apabila tengok YouTube, bila baca buku, bila kita jumpa istilah ni, sihir dakhili, sihir khariji, sihir mustarak, taklah kita bingung-bingung, garu-garu kepala, tak tahu apa ni, nak tanya siapa, apa benda ni. Yang penceramah pula di YouTube tidak menghuraikan apa makna, apa maksudnya sihir dakhili, sihir khariji, sihir mustarak. Jadi sekurang-kurangnya bila kita sampaikan dalam bentuk ilmu ni, tahulah, tidak pun faham sepenuhnya, tahu sepenuhnya, tapi tahulah wujudnya jenis sihir ni namanya sihir dakhili, sihir khariji, sihir mustarak. Bila ada penceramah sebut ini istilah, kita pun fahamlah. Tidaklah bingung-bingung, langsung tak tahu, muka blur saja. Tahulah juga apa benda yang disebut oleh penceramah tu. Jadi pentingnya kita belajar menuntut ilmu agar faham. Terusnya, ada juga pembahagian jenis-jenis sihir berdasarkan cara melakukannya. Saya ringkaskan. Biasanya ada dalam buku-buku atau Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu, dia membagikan kepada 7 jenis. Yang pertama, sihir al-ma'kul. Nama dia dalam Arab kita tak berapa faham, tapi kalau kita sebut dalam bahasa Malaysia, sihir melalui makanan, kita akan tahu, kita akan faham. Ada yang kedua, sihir al-mashrub, yaitu sihir melalui minuman. Kadang-kadang kita makan, ada kita nampak jumpa rambut. Betul kan rambut tu rambut tukang masak? Tidak sengaja tergugur di makanan mie goreng kita. Bila kita minum, kita datang ke satu perkampungan di Sabah, dihidangkan kopi panas. Tapi apabila kita pegang, katakan kita pegang gelas tu, kita letak jari kita di bawah dan kita pegang, di tepi sini rasa panas, tapi di bawah sini tak panas, sejuk pula. Mungkin minuman tu telah dibubur benda sihir. Mungkin lontong. Lontong ni adalah satu nama sejenis sihir di Sabah. Kalau di Semenanjung, lontong ni adalah sejenis makanan berkuah.
Jadi sihir makanan dan sihir minuman ini adalah memang popular di Malaysia dan di Indonesia. Jadi kita perkenalkan apa namanya itu. Sihir melalui makanan dipanggil sihir al-ma'kul, sihir melalui minuman namanya sihir al-masyrub. Jadi kalau ada penceramah dari Indonesia sebut sihir al-ma'kul, sihir al-masyrub, pahamlah kita apa maksudnya itu. Yang ketiga, sihir al-masmum, yaitu sihir melalui wangi-wangian atau dihirup. Antara yang populer sihir ini sihir ilmu pengasih. Kalau di Sabah panggil pugai. Buat minyak senyonyong, minyak bulu perindu, dicalit ke seorang wanita, dan wanita itu terhidu, jatuh cinta pula dengan si lelaki. Ini sihir wangi-wangian, namanya sihir al-masmum. Seterusnya, sihir madfun, sihir yang ditanam. Ini pun sihir yang populer di Malaysia, di Indonesia. Ada dibuat patung-patung, ranting-ranting kayu, dibuat patung macam pocong lah. Lepas itu ditanam di tanah kubur, di kuburan. Ada pula yang dia pergi tengah malam ke dekat rumah mangsa dia tanam di depan pintu rumah. Kalau rumah orang tu rumah kampung, banyak tanah luas, atau dia tanam di pintu pagar, di ladang, dia tanam. Ada tu dia tanam di tanah kubur, ada dia tanam dekat kawasan rumah pesakit. Lepas tu ada pula sihir marsus. Sihir marsus adalah sihir yang disiramkan atau ditaburkan. Dan ini juga populer di Malaysia. Pertama kalau contohnya sihir, kita nak, ada orang nak sihir kedai itu, dia rasa bersaing dengan dia, dan nak sihir malam-malam kedai itu, ataupun rumah konkrit, rumah batu, housing atau kedai, nak ditanam benda sihir itu tak boleh sebab lantai konkrit. Apa dibuat? Ditaburlah garam atau disiramlah air yang telah dibaca jampi mentera, agar apabila tuan punya kedai lalu di situ, dia terlangkah, dia pun sakit. Atau orang-orang lalu lalang dekat kawasan itu tak nampak restoran kedai itu yang telah ditaburkan dengan benda sihir. Jadi restoran itu atau kedai itu jadi tidak laku. Nah, itu sihir marsus namanya. Ada lagi namanya sihir al-mu'allaq, sihir yang digantungkan. Kalau di Arab mereka lekat benda sihir ni bentuk macam azimat, dikepak burung merpati, lepas tu mereka terbangkan. Kalau di kawasan kita ni Asia Tenggara ada tu di sihir ni dalam bentuk ilmu pengasih. Gambar pesakit ditebuk, lepas tu diletak tali, lepas tu digantung di pokok. Pokok tu apabila ditiup angin, pesakit pun asik dendam rindu kepada orang yang membuatnya. Atau kadang-kadang dibuat dalam bentuk azimat, digantung, atau dicuri pakaian dalam bangsa, lepas tu dibuatlah sesuatu, diikatlah mungkin di pokok, digantungkan. Nah, ini dalam kategori sihir al-mu'allaq. Yang ketujuh namanya sihir manfuk, sihir yang ditiup. Orang tengah makan di kedai restoran, dia lalu di kaki lima depan restoran, dia hembus nafas dia baca jampi mentera, dia hembus ke arah orang yang di restoran, tiba-tiba orang tu jatuh pingsan. Ataupun di majlis kawin, pasangan pengantin lelaki perempuan duduk bersanding, rupanya ada seorang tu dia marah, dia dengki sebab bekas kekasihnya kawin orang lain. Dia baca jampi mentera, dia hembus nafas, pengantin
tiba-tiba pengsan, jatuh tumbang daripada pelamin. Nah, ini antara contoh sihir manfu, sihir yang ditiup. Atau ada yang menggunakan rokok. Asap rokok itu asap rokok itu dihembus ke arah mangsa untuk mangsa dipukau ataupun dipukau atau dipugai, dikenakan ilmu pengasih. Jadi ini ada antara yang kita jenis-jenis sihir berdasarkan cara melakukannya. Ada mulai makanan, ada mulai minuman, ada mulai wangian, ada yang ditanam di tanah, ada yang disiram atau ditaburkan. Seterusnya, ada pula jenis-jenis sihir berdasarkan tujuan atau kesan sihir itu. Apakah tukang sihir ingin berlaku terhadap mangsa? Nak mangsa jatuh cinta kepada orang yang mengupah penyihir itu? Nak pas sang suami istri berpisah? Nak rakan sekerja tu kena tekanan perasaan lalu berhenti kerja atau selalu ada masalah menyebabkan dia dipecat? Nah, orang tu tak rakan sekerja tak naik pangkat. Nah, orang tu sakit, lumpuh. Nah, orang tu kena kanser. Jadi dia berdasar jenis pembagian jenis-jenis sihir ini adalah berdasarkan tujuan dan atau kesan daripada perbuatan sihir itu. Jadi dia boleh dibagikan kepada 10 jenis, dan ini pembagian yang dibuat oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Yang pertama, sihir tafrik. Dalam bahasa Malaysia dipanggil sihir pemisah. Dalam bahasa Inggris disebut sihir of separation. Dan memisahkan ini bukan hanya memisahkan suami istri, boleh juga memisahkan ibu dan anak, anak membenci ibu, ibu membenci anak. Juga boleh memisahkan seseorang dari pekerjaannya. Dia jadi sakit, selalu bergaduh dengan rakan sekerja sehingga dipecat. Sebenarnya ada faktor sihir mempengaruhi. Itu termasuk juga sihir pemisah, tafriq. Kedua, sihir tiwala. Disebut juga namanya sihir mahabbah atau sihir cinta. Kalau di Sabah dikenali sihir ini dengan istilah pugai. Kalau orang Inggris, orang putih sebut sihir of love. Nah, banyak tuh. Kalau di YouTube kita boleh jumpa tuh penyihir-penyihir wanita witch mengajar bagaimana membuat love potion, sirap ilmu pengasih yang akan dibagi supaya diminum oleh seseorang ataupun dicalitkan kepada tubuh orang tu atau barang-barang orang tu untuk orang tu jatuh cinta. Dia sebut love potion, ramuan sihir cinta-cinta. Seterusnya sihir takhil, yaitu mengelabui pandangan, sihir of false appearance. Ini banyak berlaku. Ini tidaklah terlalu berat, tapi dia boleh menimbulkan berbagai kesan sampingan tidak baik. Orang yang menghadapi sihir ini, dia rasa dia nak menjadi gila. Dia boleh nampak orang tapi badan manusia, kepala binatang, ataupun yang lebih teruk, dia boleh nampak kononnya orang tu di belakang dia ada jin. Sebenarnya dia kena sihir takhil. Dia cuma banyak khayalan saja. Sebenarnya orang yang dia nampak tu tak ada pun jin. Dia cuma dihayalkan nampak ada jin. Jadi pelaku fitnah. Dia cerita orang, oh orang tu ada jin tu. Kesian orang tu kena fitnah. Dikatakan ada memelihara jin saka, jin padam dan sebagainya.
Dia macam-macam lah, dia kadang-kadang dia tahayal dia boleh naik ke langit. Ada tu yang hayalan dia tambah tinggi, dia boleh jumpa Tuhan di langit. Dia belajar direct dengan Tuhan. Ada tu dia kata sebelah dia Nabi Muhammad sedang berdiri. Ada tu dia tahayal, dia boleh nampak semut, boleh berkata-kata dengan dia. Terus dia kata dia pun boleh berbahasa semut. Dan ada orang kadang-kadang dia kononnya dia perawat, dia pengubat. Sebenarnya dia pun kena sihir oleh jin. Dia boleh dengar suara lah, nampak itu, nampak ini, nampak hantu, pontianak jin. Tapi sebenarnya dia tak sedar, dia pun disihir oleh jin. Dia telah dipergunakan oleh jin. Bukan sebenarnya dia hebat merawat, tapi sebenarnya dia jadi padam kepada jin tanpa dia sedari. Dia sudah terkena sihir takhil. Ramai perawat-perawat yang terkena nih sihir takhil, disihir oleh jin, mata dia sangka dia ada kelebihan nampak itu dan ini. Sebenarnya dia terkena sihir takhil. Dan sihir ini kalau tidak dirawat, ada masanya mangsa boleh jadi gila. Dan kita terus ke kategori yang seterusnya, sihir junnun. Sihir yang membuatkan seseorang gila. Dalam bahasa Inggrisnya sihir of lunacy. Ini kadang-kadang dia berpunca dari sihir takhil. Lama-lama dia jadi gila. Dia terkena sihir junnun. Seterusnya, yang kelima, sihir al-khumul. Iaitu dia buat kita kelusuhan. Lesu, sakit, pergi hospital, macam-macam istilah penyakit kita yang ganjil. Macam-macam lah, lupus lah, apalah. Jadi lumpuh, tidak boleh berjalan. Sekarang ada nih banyak istilah-istilah ganjil. Macam-macam penyakit mental lah, bipolar lah, macam-macam. Yang ni kita rasa lesu. Dan ada sahabat-sahabat kita dalam grup yang kena mungkin penyakit ini, iaitu dia rasa lesu. Jadi ini juga namanya sihir al-khumul. Sihir yang menjadikan kita rasa lemas, lesu, tidak bermaya, tidak semangat untuk hidup, susah untuk konsentrasi, untuk fokus. Dalam bahasa Inggrisnya namanya sihir of liturgy. Yang keenam namanya sihir al-hawatif. Sihir yang mendengar suara panggilan. Dan kadang-kala berkumpul sihir al-hawatif ini mendengar suara dengan sihir al-takhir. Nampak itu, nampak ini. Nampak alam ghaib. Kadang-kadang dia bergabung dua sihir ini. Sihir al-hawatif ini kita dengar suara panggilan. Suara-suara. Di dalam bahasa Inggris disebut sihir of hearing voices. Kadang-kadang suara itu macam bercakap dengan kita. Yang paling bahaya, suara-suara itu mempengaruhi kita, mempengaruhi pesakit untuk bunuh diri lah, menimbulkan fitnah lah. Suara itu mengatakan pesakit itu bahwa abang dia, kakak dia benci dengan dia, abang dia, kakak dia lah membuat dia. Jadi dia benci abang dia. Itu dia pergi cari bomo untuk buat pula kenakan abang dia, penuh nak membalas dendam, kenakan kakak dia. Dia dengar macam-macam suara yang jin dan sebagainya, itu suara-suara itu fitnah. Seterusnya sihir al-marad, yaitu sihir yang menyebabkan kita sakit. Sihir of illness, kata Mat Saleh, orang putih. Kita sakit. Ada orang sakit kanser. Rupa-rupanya sakit kanser dia itu berpunca asalnya dari sihir. Ada orang sakit kepala. Rupa-rupanya sakit kepala itu berpunca dari sihir. Ada orang sakit bipolar lah. Rupa-rupanya puncanya dari sihir. Kalaupun tidak sihir, mungkin daripada puncanya gangguan jin tanpa melibatkan sihir. Ataupun daripada penyakit ain. Terus menjadi, dia manifestasi menjadi suatu penyakit. Penyakit lumpuh, penyakit lesu, dan sebagainya. Jadi ini dinamakan penyakit sihir yang berpunca dari sihir al-marad ataupun sihir of illness, sihir penyakit.
Seterusnya sihir an-nazif, sihir pendarahan yang bahasa Inggris mengatakan bleeding following menses. Yang sihir ini hanya berlaku kepada wanita. Yang wanita datang haid tak pandai berhenti-henti. Datang haid saja. Dalam 1 bulan haid saja. Bulan depan haid saja datang. Ada berhenti-berhenti. Tapi ada pula saya pernah jumpa orang yang 1 tahun dia tidak datang bulan, tidak datang haid. Lepas saya ruqyah, baru dia bagi tahu suami dia, baru dia datang haid. Saya sebenarnya ruqyah suami dia duduk berdekatan. Bila beberapa sesi dah saya ruqyah, baru suami dia bagi tahu ada satu rahsia yang disimpan selama ini. Istri dia muda, bukan umur 70 tahun yang sudah putus, masih muda. Mungkin saya rasa dalam lingkungan 30-an lah mungkin. Kalau paling tua. Dia 1 tahun tidak datang haid. Dan apabila saya ruqyah beberapa sesi, suami dia yang dia duduk berdekatan, barulah dia normal semula, boleh datang haid. Kebalik pula, dia bukan datang haid tak pandai berhenti, ini pula tak pernah datang haid selama setahun. Jadi seterusnya sihir ta'til al-zawaj, yaitu sihir penghalang pernikahan. Dalam bahasa Inggris disebut sihir of impending marriage. Seterusnya dia mirip kepada yang nomor 9, sihir penghalang pernikahan, tapi yang lebih umum namanya sihir rabat, penghalang persetubuhan. Sebenarnya dia ada lagi lebih umum. Dia sihir penghalang. Dia menghalang, bukan saya menghalang persetubuhan. Dia mungkin menghalang orang coba cari kerja, tak pandai dapat kerja. Ada kelulusan universiti tapi tak pandai dapat kerja. Orang yang nak kawin, bertunang putus. Dia suka sama suka, bila nak bertunang tak jadi. Bila nak kawin tak jadi. Itu pun sihir penghalang. Dia umum. Jadi itulah jenis-jenis sihir berdasarkan tujuan atau kesan. Terusnya, jadi ada berapa banyak jenis-jenis sihir nih? Adakah itu sahaja yang saya sebutkan tadi? Tidak. Jenis-jenis sihir ini ada sangat banyak dan bukan terhad kepada 7 jenis cara melakukan atau 10 jenis berdasarkan tujuan. Sebenarnya jenis-jenis tersebut sebagai panduan sahaja untuk pembelajaran yang kita nak belajar ilmu ruqyah untuk pembelajaran. Tapi sihir ini jenisnya sangat banyak. Sebagai contoh yang tidak mungkin masuk dalam senarai. Ada buhul sihir yang digantung di ranting pokok. Namun ada juga buhul sihir yang diikat pada kepak burung dan burung dilepaskan terbang. Jadi dia bukan semata-mata di sihir yang digantung itu, maksudnya digantung di pokok. Ada pula buhul yang ditanam di tanah, kita sudah sebut tadi. Tapi ada juga buhul yang dimasukkan ke dalam kotak lalu dibuang ke laut. Dia tidak ditanam ke dalam tanah, tapi dia masuk ke dalam kotak, dibuang ke laut. Contoh lain, ada buhul yang dimasukkan ke dalam mulut ikan yang hidup. Dibuatlah kayu ada tulisan-tulisan, dijahit, lepas itu digulung-gulung, diikat, lepas itu dimasukkan dalam mulut ikan mengusar, ikan itu dilepaskan di laut dalam. Macam mana nak cari buhul sihir itu kalau dimasukkan dalam mulut ikan, lepas itu ikan itu dilepaskan di laut? Ada pula sihir bertujuan memisahkan suami istri. Ada pula sihir bertujuan agar seorang diberhentikan kerja, itu memisahkan seseorang dari pekerjaannya. Jadi ada banyak. Yang kategori tadi adalah untuk tujuan pembelajaran dan pemahaman. Jadi jangan kita hadkan bahwa
jenis sihir yang seperti yang disebutkan saja tadi. Ia banyak. Ada satu persoalan yang selalu pesakit. Saya tanya keluarga pesakit pun tanya. Untuk pesakit sembuh lah dari serangan sihir, perlukah buhul sihir itu dijumpai? Cuma kalau kita lihat buku-buku, kita baca buku, kita dengar ceramah, buhul perlu dijumpai untuk sembuh. Malah hadis Nabi, Nabi disihir, lepas tu dia berdoa dan berdoa sehingga datangnya malaikat memberitahu dia di mana sihir itu ditanam, dibuang di dalam satu perigi, telaga, sumur. Lepas tu dia menyuruh sahabatnya mengeluarkan sihir, buhul sihir tersebut. Baru Rasulullah SAW pun sembuh. Tapi jangan lupa ya, sebenarnya hadis itu ada menunjukkan Rasulullah membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bukan semata-mata mengeluarkan buhul sihir itu. Di situ pun ada satu pengajaran bahwa boleh merawat sihir dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi macam mana persoalannya? Perlu jumpa buhul sihir itu. Atau tak perlu, kalau tak jumpa, tak baik-baiklah sampai seumur hidup, tak sembuh. Jadi penerangannya seperti ini. Menjumpai buhul sihir lalu dimusnahkan, itu adalah bagus. Sebab ada hadis Nabi yang Nabi disihir oleh Labib Al-A'sam, lalu Allah turunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Di situ ada menunjukkan Nabi diberitahu oleh malaikat dan Nabi suruh sahabat mengeluarkan buhul sihir itu lalu dimusnahkan. Namun kita akan ingat riwayat hadis itu ada beberapa riwayat. Dia bukan hanya satu riwayat. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tapi dia ada beberapa riwayat. Dalam satu riwayat hadis itu pula mengatakan Nabi mengadakan sahabat mengeluarkan buhul sihir dan membakarnya. Dalam riwayat lain pula Nabi memberitahu istrinya Sayyidatina Aisyah bahwa baginda tidak mengeluarkan buhul dari dalam telaga atau perigi Zarwan, tetapi meminta sahabat menimbus sahaja perigi tersebut. Jadi dia ada beberapa riwayat. Ada banyak pengajaran dalam hadis-hadis tersebut. Cuma kita tidak ada masa untuk kita lihat satu hadis itu untuk kita kupas mendalam untuk satu hadis. Sebab dia memerlukan masa yang panjang. Jadi kita ambil ringkasan dia. Poin-poin penting. Jadi kesimpulan dia, pesakit masih boleh sembuh walaupun buhul sihir tidak dijumpai dan tidak dimusnahkan. Berdoalah kepada Allah setiap hari tanpa jemu kerana Allah Maha berkuasa membatalkan sihir walaupun buhul sihir tidak dijumpai manusia. Kita ingat Allah Maha berkuasa. Coba kita bayangkan, jika buhul sihir itu dimasukkan ke dalam mulut ikan hidup dan ikan hidup itu dilepaskan ke laut dalam, bagaimana kita nak mencari begitu banyak ikan di laut? Mana satu ikan yang ada di dalam perut buhul sihir? Ada benang-benang diikat dan dimasukkan ke perut ikan itu. Ikan itu mungkin boleh berenang sampai ke lautan Australia sana. Macam mana kita nak cari? Tentu sukar kan? Malah selalu kita kena tipu lagi. Bila jin yang merasuk pesakit, dia kata buhul tu ada di sana lah. Dikurik di belakang rumah tiada. Dia cakap di depan rumah, dikurik depan rumah tiada. Lepas tu dia kata, oh buhul sihir tu di negara Thailand. Bomosiam yang buat. Kena pergi Thailand. Pergi Thailand, cari pun tak jumpa je. Membazir duit sahaja. Jadi macam mana nak cari? Kita kena ingat, balik kepada yang kuliah kita awal-awal, iaitu
Allah Maha berkuasa. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan manusia. Dimanapun buhul sihir itu, diletak di gunung Himalaya pun, Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui. Kita selalu bacakan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ujung itu apa? Kita mengatakan ujung doa itu kita mengatakan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dia tahu dimanapun. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita serahkan kepada Allah untuk Allah menyembuhkan kita, untuk Allah lah yang memusnahkan buhul sihir itu. Apalagi yang kita perlu risau kalau kita tak jumpa pun. Allah tahu dimanapun. Semut yang berjalan sekarang nih di depan rumah kita berapa ekor pun Allah tahu. Jadi buhul sihir itu pun dimanapun diletak Allah tahu. Kalau Allah nak tawarkan sihir itu amat mudah bagi Allah. Allah nak jadikan sesuatu sebut saja kun fayakun akan jadilah. Allah nak musnahkan buhul sihir, Allah kata musnahlah. Jadi itu yang kita kena paham. Itulah pentingnya kita belajar ilmu ruqyah ini, kita ikut kuliah awal-awal lagi supaya kita dapat paham asasnya. Allah Maha mengetahui. Penyakit diturunkan oleh Allah. Allah juga lah yang menyembuhkan penyakit. Jadi itu poin pentingnya. Oke, seterusnya kita lihat pula cara-cara merawat sakit akibat sihir. Dia ada dua mazhab nih sebenarnya. Kalau cara merawat sihir nih. Ada satu mazhab nih ruqyah mengatakan rawatan untuk sihir ini berbeza-beza ikut jenis sihir. Sihir E rawatan lain-lain, sihir jenis B rawatan dia lain, sihir jenis C rawatan dia lain. Contohnya saya berikan, itu saat Said Ahmad Abdu, saya pernah belajar dengannya, dia pernah datang ke Malaysia, dia pernah datang ke Sabah. Saat Said Ahmad Abdu menyarankan makan ikan keli. Kalau bahasa Indonesia disebut ikan lele. Jika pesakit terkena sihir madfun, yaitu sihir yang ditanam. Nah, jika pesakit terkena sihir al-mu'allaq, sihir yang digantung, disarankan pula pesakit kena makan burung merpati. Kalau mazhab saat Said Ahmad Abdu ni, lain jenis sihir, lain lagi cara rawatan dia. Itu mazhab dia, itu dia punya school of thought, dia punya cara ilmu dia. Dan ada pula mazhab yang mengatakan rawatan ruqyah sama sahaja, walaupun berbeza jenis sihir. Nah, ini mazhab yang saya pegang, dan kalau saya tidak silap, ini mazhab yang dipegang oleh Coach Kamarul. Sebab pengalaman kami, saya banyak merawat berbagai orang kena berbagai jenis sihir. Saya baca ruqyah, saya suruh minum air ruqyah, saya sarankan pesakit mandi air ruqyah, sembuh. Macam-macam, daripada penyakit sihir yang ringan kepada sihir yang berat, sembuh. Jadi kami mengikut mazhab yang mengatakan rawatan ruqyah sama saja walaupun berbeza jenis sihir. Yaitu pada permulaan rawatan, apapun jenis sihir, rawatan kata penyakit pesakit tetap sama. Yaitu dibacakan ruqyah, minum air ruqyah, mandi air ruqyah. Nah, jika ingin tambahan, bolehlah sapukan minyak zaitun yang telah dibacakan ruqyah ke seluruh tubuh. Malah saya ada ajar, saya tak pasti orang, terutama pesakit dan kalau pesakit ambil perhatian kah? Yang saya ajar ruqyah detox 7 hari, ruqyah detox 40 hari. Kadang-kadang saya tak pastilah sama ada orang ambil perhatian kah? Betul itu bahwa itu adalah satu ilmu yang sangat penting, sangat berkesan,
dia ada ikut gak, dia amalkan ke apa yang diajar. Jadi ada dua cara pendekatan merawat nih. Jadi saya dah bagi tahu mazhab saya punya cara saya adalah rawat dengan rawatan ruqyah yang sama sahaja walau berbagai jenis sihir. Hanya apabila beberapa sesi mungkin barulah diubah sesuai atau ditambah sedikit rawatan. Mula-mula baca ruqyah, minum air ruqyah, baca ruqyah, minum air ruqyah, mandi air ruqyah. Kalau udah nampak sudah mungkin tiba-tiba pesakit tumbuh, kulitnya menjadi bermasalah, tiba-tiba jadi gatal kulit, tiba-tiba kulitnya merekah, baru mungkin diubah sesuai, ditambah dengan sapukan dengan minyak zaitun, contohnya gitu. Malam ini saya akan introduce, perkenalkan pula mazhab yang mengajar rawatan ruqyah ini berbeza-beza rawatannya berdasarkan jenis-jenis sihir. Saya akan untuk pengetahuan. Jadi saya akan sampaikan secara ringkas. Nah, ini contoh-contoh rawatan yang berdasarkan jenis sihir apa rawatannya. Oke, yang pertama cara merawat sihir yang termakan. Cara rawatan ini saya akan beritahu secara ringkas saja. Ini yang diajar oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh. Ia menyarankan minum madu dicampur susu. Boleh juga minum air rebusan daun sina. Boleh juga menggunakan bukhur yang dibacakan ayat-ayat pembatal sihir sebanyak 7 kali, lalu dihidu atau dicium asapnya. Cuma menggunakan bukhur ini mau orang yang mahir lah, tanya peruqyah yang paham. Sebab ada wangian bukhur yang boleh menghalau jin, ada wangian bukhur yang boleh menarik jin datang. Jadi kalau tak berapa tahu perkara ini, jangan gunakanlah kaedah bakar bukhur nih. Tapi bakar bukhur untuk mewangikan kawasan, mau rumah dan sebagainya boleh. Kalau di Arab, di Mekah sana selalu dibakar bukhur untuk mewangikan hotel, dibakar bukhur, dibawa keliling Ka'bah untuk mewangikan. Nah, tapi kalau untuk tujuan rawatan, belajar dulu sampai pandai, barulah gunakan bukhur. Sebab kita kan ingat, ahli sihir pun menggunakan asap. Jangan kita nanti dituduh sebagai ahli sihir. Dan tapi ini adalah juga dalam rawatan ruqyah yang diajar oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh. Oke, seterusnya saya ringkaskan saja. Cara merawat, salah ejaan itu bukan merawar, tapi merawat sihir yang terminum. Ini juga yang diajar oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh. Ia menyarankan minum minyak zaitun yang telah dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Boleh juga minum air zam-zam yang telah dibacakan surah Al-Baqarah. Syekh Abu Al-Bara pula menyarankan, dan Syekh Abu Al-Bara ini juga saya pernah belajar dengannya. Dia pernah datang ke Malaysia dan dia pernah datang ke Sabah. Syekh Abu Bara Al-Bara ini, dan tahun depan kemungkinan dia akan datang ke Malaysia lagi. Dia akan ke Sabah dahulu, baru dia ke Semenanjung. Bulan Ustaz Muda bagi tahu saya dalam bulan Mei, bulan 5. Dijangkakanlah. Yang penting ada peruntukan. Penganjur ada duit untuk membawa untuk peruntukan, sebab dia takkanlah nih kan peruqyah senior lebih 30 tahun dari Jordan, kita bawa dia, lepas itu kita tinggalkan dia di hotel harga RM30 kan. Malu juga kita orang Malaysia kasih dia, kena bagi dia, kita hormat dia, kena bagi dia tempat tinggal yang selesa, kita akan belanja dia makan. Cuma itulah tiket kapal terbang saya pergi balik dah berapa ribu kan.
Kalau buat kursus tapi 10 orang saya hadir, susahlah nak menampung kos. Jadi Syekh Abu Al-Bara, saya suka cara Syekh Abu Al-Bara nih. Banyak buku-buku dia saya beli, saya baca, dan ada tuh saya minta dia tanda tangan buku tulisan dia. Syekh Abu Al-Bara pula juga menyarankan minum air ruqyah setiap hari dan gunakan minyak zaitun, madu, habatus sauda, minyak kasturi hitam, dan minyak kasturi putih. Minyak kasturi hitam itu bolehlah disapu pada kawasan antara dua kening, di ketua bahu, di bagian dada, dan belakang. Kalau tertanya-tanya secara spesifik di mana kawasan itu nak sapu, sebenarnya siapa yang telah lama jadi ahli grup Telegram Rahmatan Islam, selalu kita ada share. Malah dalam bentuk gambar, lukisan di mana kena sapu minyak kasturi itu, kasturi hitam ke kasturi putih di belakang itu di sebelah mana, di dada itu sebelah mana. Tapi kadang-kadang orang tak berapa hendakan kan, tak berapa ambil berat. Nak dengar kata Syekh Abu Al-Bara yang ajar, baru nak buat. Kalau seorang yang bertutup muka ajar, dia siapa kan? Jadi tak berapa dihindarkanlah, dihiraukan pengajaran. Sebenarnya yang diajar tu adalah ajaran Purkya sini, ajaran Syekh Said Ahmad Abdu, ajaran Syekh Abu Al-Bara. Ada satu teknik lah yang minum campur yang diajar oleh Syekh Abu Bara, campur madu dengan susu. Tapi saya tak akan uraikan dia di sini. Tambah panjang, tapi perlu ada banyak duit lah sebab kos dia tinggi. Berkilo-kilo madu tu dan susu tu nak dicampur untuk diminum. Tapi Ustaz Musdan mengatakan dia dah banyak dia rawat di Indonesia dengan cara tu dan berkesan. Alhamdulillah. Tapi saya sini tak dapat huraikan lah. Sebenarnya saya pernah share ilmu tu, kalau saya tidak silap, di grup Telegram Islam. Tinggal saja ada orang ambil perhatian ke atau dia biar saja scroll berlalu begitu sahaja ilmu tu. Oke, seterusnya cara merawat sihir yang terhidu atau tercium. Menurut Syekh Said Ahmad Abdu, ia menyarankan mandi air yang dicampur kayu gaharu. Kalau dalam bahasa Arab, ud, O-U-D-H, ud. Bahasa Inggris pun suka menyebut kayu gaharu ni ud. Tapi kalau saya tidak silap, bahasa Inggris nama kayu gaharu ni agarwood. Agarwood. Tapi dalam dunia minyak wangi, mereka biasa juga sebut ud, O-U-D-H, ud. Kalau kita kayu gaharu. Tapi siapa di Sabah berhati-hati ya. Kalau ambil kayu gaharu di hutan, bawa keluar, Anda boleh ditangkap oleh Jabatan Perhutanan dan boleh didakwa, boleh masuk penjara, boleh dikenakan denda sehingga beribu-ribu, beratus ribu. Sebab kayu gaharu adalah spesies yang terlindung di bawah Undang-Undang Sabah. Perlu ada lesen khas kalau nak bawa keluar kayu gaharu dari Sabah, dari hutan Sabah keluar. Jadi Syekh Said Ahmad Abdu menyarankan mandi air yang dicampurkan kayu gaharu atau boleh juga dicampurkan minyak kasturi yang telah dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Kalau orang masih tak tahu mana satu ayat-ayat pembatal sihir, kena selalulah ikuti kuliah online ni, atau selalulah baca apa yang admin selalu post di grup Telegram Rahmatan Islam, GTRI. Ilmu ni kita selalu share berulang kali. Tinggal saja ambil perhatian atau tidak. Hadir kuliah atau tidak. Seterusnya boleh juga menghidu bukhur atau minyak kasturi yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Minyak kasturi boleh disapukan ke hidung pesakit.
Boleh juga menitiskan minyak zaitun yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah ke hidung pesakit. Cuma jangan terlalu banyak lah. Jangan satu botol tuh minyak zaitun dituang ke lubang hidung pesakit. Dan sudah melanggar adab-adab ruqyah, yaitu keselamatan pesakit perlu dijaga. Kalau kita tuang satu botol minyak zaitun ke lubang hidung pesakit, itu boleh memudaratkan. Jadi kita kena berpada-pada. Kena ilmu ruqyah ini, kena kalau boleh belajar pahami ilmu ruqyah ini dari berbagai aspek, termasuk juga adab-adab ruqyah, supaya pesakit tidak teraniaya dan keselamatannya terjaga. Seterusnya, cara merawat sihir yang ditanam. Saya saat Said Ahmad Abduh menyarankan mandi air campuran daun bidara yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Boleh juga mandi air campuran zafaran atau bahasa Inggris disebut saffron, SAFFRON, yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Coach Kamarul biasa nih dengan zafaran atau saffron, sebab Coach Kamarul dia ada ilmu yang ilmu klasik, ilmu orang dulu-dulu, yaitu pinggan putih. Pinggan putih ditulis ayat-ayat Quran, dakwatnya menggunakan dakwat zafaran atau saffron. Sebab saffron ini boleh diminum kalau bercampur dengan air. Jangan gunakan dakwat pen, itu beracun. Boleh keracunan orang kalau minum dakwat yang berkimia. Jadi sebenarnya air campuran zafarannya juga boleh digunakan untuk mandi. Juga boleh minum madu dan susu. Sukatan-sukatannya tidak diterangkan di sini. Dan Said Ahmad Abduh juga menyarankan makan ikan keli. Dalam bahasa Indonesia ikan lele, atau dalam bahasa Arab qaramid. Seterusnya, contoh merawat sihir yang digantung. Menurut Said Ahmad Abduh, rawatan sihir yang digantung ini hampir sama dengan rawatan sihir yang ditanam. Kita boleh gunakan rawatan sihir yang ditanam tuh untuk rawatan sihir yang digantung. Tambahan, Said Ahmad Abduh juga menyarankan makan burung merpati putih. Cara merawat sihir yang buhulnya berada di luar tubuh. Cara Said Ahmad Abduh adalah, ini ringkasan saja, saya tidak perincikan. Berdoa dan terus berdoa kepada Allah, memohon ditunjukkan di mana buhul sihir. Jika lokasi buhul sihir dijumpai, tuang atau renjis kawasan itu dengan air ruqyah. Air ruqyah itu perlu dicampur garam, silap eja, cuka, bukan cukai, cuka makan, dan kaktus. Ada yang bertanyakan apa itu kaktus? Pokok yang berduri itu, yang selalu cerita wayang koboi itu, ada pokok berduri. Kaktus ini ada banyak jenis. Ada yang kaktus kecil-kecil macam bonsai. Jadi kata Said Ahmad Abduh, campurlah garam, cuka, dan kaktus yang dipotong-potong kecil, direndam dalam air yang dibacakan ayat-ayat pembatas sihir sebanyak 7 kali. Kalau kita di Malaysia, kita tidak guna kaktus. Yang biasa kita guna limau purut, dia kita campur di air. Buhul atau barang sihir juga direndam ke dalam air ruqyah. Jadi ada persoalan timbul, bagaimana cara merawat sihir yang buhulnya berada di luar
yang kalau tidak dijumpai, jika buhul sihir itu tidak dijumpai, macam mana nak rawat? Kalau tidak dijumpai, kita gunakanlah kaedah Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ringkasannya macam mana? Pesakit itu diruqyah oleh peruqyah. Pergilah jumpa Coach Kamarul, mintalah Coach Kamarul ruqyah. Lepas tu bila pesakit balik ke rumah, sebelum jumpa lagi Coach Kamarul minggu depan atau bulan depan, untuk seterusnya, ruqyah diri sendiri. Lakukan ruqyah mandiri. Belajarlah dari Coach Kamarul, belajarlah dengan membaca posting di grup Telegram Watan Islam, atau belajarlah dengan hadir kuliah online. Ada diajar. Ruqyah mandiri. Ruqyah dengan melakukan sendiri. Dengarlah MP3 ayat-ayat ruqyah terpilih. Apa ayat-ayatnya? Saya tidak akan terangkan di sini. Sebab kita lepas ini akan ada sesi soal jawab. Kita beri peluang untuk orang-orang bertanya. Jadi saya ringkaskan saja panduan ini. Yang penting peserta dapat gambaran. Apakah jenis sihir, dan rupanya ada dua cara pendekatan, dua mazhab. Satu cara kalau nak rawatan nih, satu cara merawat dengan lain jenis sihir, lain pula jenis rawatan. Ada satu pula aliran mengatakan apapun jenis sihir, rawat dengan biasa, dengan baca ruqyah, dengan minum air ruqyah, dengan mandi air ruqyah. Jadi tahu, supaya tidaklah bergaduh. Nanti ada orang tulis sesuatu, kita marah sebab tak sama dengan pengetahuan kita. Sebab rupanya pengetahuan kita tak lengkap. Nanti ada orang huraikan di YouTube, marah, kritik, tak betul. Sebenarnya bukan tak betul. Kita pun tak perlu marah sebab memang ada berbeza pendapat cara pendekatan rawatan sihir ini. Cuma ilmu kita belum lengkap, kita dah nak jadi hakim, nak menilai orang, nak mengkritik orang. Itu salah, ini salah. Yang cara kita yang tahu, yang sedangkan ilmu kita belum lagi mendalam. Apa itu sihir kariji, apa itu sihir manfuk pun kita belum tahu. Kita kada kritik orang. Bila kita tanya apa itu sihir dakhili, apa itu sihir kariji, tak tahu. Tapi dah mengkritik orang, tak betul itu. Tak betul tuh, guna garam tak boleh, haram, tak boleh, bid'ah guna garam. Tak boleh guna limau, haram, bid'ah, tak haram pun bid'ah, tak boleh tu. Dalam ruqyah syariah tak boleh guna limau, tak boleh guna garam. Sebenarnya mungkin dia belum lengkap ilmu dia. Kalau belum lengkap ilmu tu, belajar dan terus belajar dan terus belajar. Saya tetap belajar sehingga sekarang. Coach Kamarul tetap belajar sehingga sekarang. Walaupun kami boleh mengajar orang, kami pun tetap belajar. Jangan kita berhenti belajar, lepas itu kita suka mengkritik orang. Kadang-kadang sebenarnya ilmu kita belum cukup. Kita hanya memalukan diri kita sendiri sahaja. Nanti kita ketik-ketik, oh saya berguru dengan Syekh Abul Bara, tak boleh ni gudang garam, haram, bid'ah. Tiba-tiba orang share video Syekh Abu Al-Bara menasihatkan boleh pagar rumah dengan garam. Macam mana? Malu sendiri. Kita katakan kita berguru dengan Syekh Abu Al-Bara, tapi kita mengharamkan guna garam. Rupa-rupanya guru kita sendiri ada ajar menggunakan garam. Jadi kita nak cakap guru kita mengajar ajaran sesat. Jadi tenang-tenang, jangan cepat menjadi hakim, belajar dan terus belajar ilmu ruqyah. Terusnya kita dah sampai kepada penutup. Nah, itu saja penutupnya, yaitu kita hari ini kita belajar jenis-jenis sihir berdasarkan buhul sihir, berdasarkan tujuan sihir, dan ada penambahan bagaimanakah merawat sihir. Ada pendekatan bacakan ruqyah sahaja, minum air ruqyah, mandi air ruqyah. Ada pula pendekatan yang lain jenis sihir, lain pula dia cara merawatnya. Tapi tetap
asasnya tetap sama, yaitu tetap akan ada membaca ayat-ayat ruqyah. Jadi itulah kuliah yang saya sampaikan pada malam ini. Kita akan masuk ke sesi soal jawab. Saya tutup dulu slide. Dan diharap semoga apa yang saya sampaikan ini, kalau udah tahu apa yang saya ajar nih, anggaplah sebagai ulang kaji. Kalau ada yang benda baru, tapi masih tak berapa paham, tenang dan sabar, paham sedikit demi sedikit, peringkat demi peringkat. Sehingga insya Allah satu masa nanti akan lebih tahu lagi banyak, lebih paham lebih banyak, lebih mendalam. Jadi setakat ini sahaja saya ringkaskan. Sebenarnya kalau dikupas mengambil masa yang lagi panjang, tapi kita ringkaskan yang penting benda-benda, poin-poin, perkara-perkara yang asas ini, yang poin-poin penting ini, nama-nama, istilah, jenis-jenis kita dah paham, kita dah tahu bahwa wujudnya pembagian-pembagian begini. Nah, jadi kalau masih ada persoalan-persoalan yang di hati, bolehlah tanya. Saya akan serahkan majlis ini kepada moderator kita, Coach Kamarul Azli. Apabila dia telah muncul di screen, oke, ada sudah Coach ada tulis. Jadi dengan ini saya serahkan kepada Coach Kamarul sesi kedua kita, sesi soal jawab. Saya serahkan kepada Coach. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar atas perkongsian kuliah mengenai tajuk-tajuk sihir. Okay, Alhamdulillah, sihir ni memang antara topik yang bagi saya favorite sebab memang itulah yang banyak berlaku. Banyak berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Sihir, dengki dan sebagainya. Kalau saya nak cerita juga, baru je dalam 2 hari lepas saya meruqyah pesakit kerasukan. Daripada kerasukan tu nampak seperti akibat sihir untuk memisahkan suami dan isteri, di mana sihir itu kononnya dihantar oleh mak saudara si pesakit. Mak saudara si pesakit yang mana asalnya mak saudara si pesakit tu nak rekomenkan si suaminya tu berkahwin dengan orang lain. Suaminya sekarang lah, suami pesakit sekarang tu berkahwin dengan orang lain. Tapi jodoh tu bersama dengan orang lain. So mak saudara dia tu mungkin rasa tak puas hati dan sebagainya sehingga sanggup menyihir. Okay. So Alhamdulillah setelah kita buat rawatan ruqyah dan sebagainya tu jin tu bertaubat, memeluk agama Islam dan keluar daripada badan pesakit. So banyak juga orang yang kadang-kadang tak percaya zaman ni zaman moden masih ada lagi ke sihir dan sebagainya. So kalau tanya saya, semakin moden zaman ni sifat dan hati manusia semakin kejam atas kerana rasa tak puas hati, dengki, dendam orang kata, sanggup melakukan perkara-perkara yang syirik, sanggup nak berdamping ataupun menyembah jin dan syaitan untuk hajat masing-masing. Okay. So kalau tanya saya, memang masyarakat kita ni sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir. Ustaz, saya kena sihir pemisah ke Ustaz? Ustaz, saya kena sihir penghalang perkahwinan Ustaz, ta'tiluz zawaj dan sebagainya. Okay. So insyaAllah hari ini Ustaz Sinar telah menjelaskan secara detail tentang pecahan-pecahan sihir itu. Okay. Okay, Alhamdulillah kita ada soalan. Okay, bagaimana nak mencari buhul sihir? Ya. Bagaimana untuk mencari buhul sihir?
Okay, soalan untuk pada malam ni daripada Saiful Fadli. Bagaimana nak mencari buku sihir? Okay, yang ni topik ni menarik juga. Mencari buku sihir ni dia bukan satu perkara yang simple. Kalau saya biasanya saya buat rawatan, saya tidak begitu memfokuskan barang sihir, nak cari buku sihir. Yang paling utama saya nak rawat sihir yang ada di pesakit. Saya nak buang dahulu jin yang ada pada pesakit. So biasanya saya akan buat berperingkat lah. Peringkat pertama ataupun rawatan pertama dan kedua ni saya lebih menfokuskan rawatan pada badan si pesakit dahulu. Okay, ruqyah pesakit, tepuk dia, picit-picit dia. Biasanya pesakit akan muntah, sendawa dan sebagainya itu dulu untuk yang saya selesaikan. So kalau kesan sihir itu ataupun sakit masih lagi berterusan, maka kadang-kala buku sihir ni juga boleh dicari melalui dialog bersama dengan makhluk jin semasa rawatan. Andai kata semasa sesi ruqyah jin tu berdialog dan bercakap, bolehlah si perawat ni bertanyakan, ada barang-barang sihir tak, ada buku sihir tak, kamu hantar sihir melalui apa, kamu hantar sihir melalui makan ke, ataupun ada sihir yang ditanam ke, ataupun yang terambil, tercalik dan sebagainya, kita boleh tanya. Selain daripada itu juga, kita juga boleh mendiagnose lokasi sihir ni melalui pesakit. Apa benda yang menyebabkan dia menjadi tak selesa dan semakin sakit. Andai kata setelah dia menerima satu baju, misalnya satu baju daripada si fulan, sejak dia menerima baju tu dia sering sakit ataupun sering teringat akan baju tu, ataupun dia ada menerima makanan daripada si fulan, sejak dia makan daripada si fulan tu dia sakit di bahagian perut dan sebagainya. Itu antara maklumat-maklumat yang kita kena carilah. Ataupun kadang-kala kita juga boleh bertanyakan kalau dia tu sering bermimpi yang terkait dengan tanah dan sebagainya, tu ada kemungkinan sihir tu sihir yang ditanam. So cuma tanya saya, kalau kita nak cari secara tepat tu kita pun agak sukar juga. So insyaAllah itu antara jawapan-jawapan panduan saya lah bagaimana nak mencari sihir. Ataupun yang lagi satu lagi juga, saya biasanya juga minta si pesakit buat solat hajat, buat solat taubat dan buat solat hajat supaya mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana buku-buku sihir ni, apa yang menjadi buku sihir ni, apa yang menjadi barang yang ataupun yang terhalang daripada pesakit ni sembuh. So ada kebanyakan kes juga, ada pesakit-pesakit tu dia bermimpi dan sebagainya. So dia juga bergantung juga, ada juga kes pesakit yang dia kalau dia mimpi je, dia sering nampak lembaga-lembaga ataupun hantu ni di kawasan-kawasan tertentu di rumah dia. Dan setiap kali dia mimpi, hanyalah kawasan-kawasan tersebut saja yang menjadi favourite yang dia nampak. So mungkin di situlah antara tempat-tempat dia jin tadi bertapak dan sebagainya. So cara nak mencari buku sihir ni banyak cara dan dia juga agak rumit. Saya sama sekali tidak pernah mencari buku sihir melalui scan tapak tangan. Saya tak pernah buat lah. Pergi dekat rumah pesakit, okey scan, oh ni tanah dia ditanam ke ataupun dia ada di dinding ke. Lillahi ta'ala, saya tak pernah buat pekerjaan tersebut. Dan saya juga yakin Ustaz Sinar juga tidak pernah melakukan keadaan sedemikian. So kalau tanya saya, biasanya kalau saya pergi merawat di rumah pesakit, semasa saya tabur garam ataupun spray di rumah pesakit, biasanya kawasan-kawasan yang ada buku sihir ni saya selalu merasa getaran-getaran ataupun rasa lebih menyakitkan saya, rasa meremang. Mungkin itu antara kawasan-kawasan ataupun yang ada jin di kawasan rumah. Itu sahaja. Tapi lillahi ta'ala sama sekali saya tidak pernah scan lah melalui tapak tangan dan sebagainya. Okey, saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk tambah. Terima kasih Coach. Saya setuju dengan jawapan Coach dan ini ada kesinambungan atau penambahan daripada jawapan Coach. Jawapan saya ini lebih kepada memberikan contoh untuk supaya mudah faham. Secara dasarnya ada 3
cara untuk kita cari buhul sihir nih, yaitu pertama dengan berdoa dan terus berdoa dan berdoa. Kedua dengan kita berdialog dengan jin yang merasuk pesakit. Ketiga, macam yang Coach Kamaru cakap, ada satu tempat tuh ada lain macam. Contohnya kalau kita bawa pesakit kerasukan ke tempat tuh, tidak semestinya kerasukan. Yang dia waktu dia tak kerasukan pun, kalau dia pergi tempat tuh dia perasaan dia lain macam, seram, sejuk, katakan di belakang rumah contohnya. Jadi mungkin di sana buhul sihir. Jadi saya bagikan contoh. Yang pertama nih doa, dan ini yang paling orang apa istilah dia, underestimate. Orang yang tak berapa tumpukan. Di nasihat pun kata berdoa, dia berdoa sekali, lepas tu tak juga nampak, tak juga jumpa, terus dia berhenti berdoa. Sedangkan berdoa ni powerful. Saya bagi contoh, saya bagi tiga lah contoh mungkin. 2 atau 3. Contoh pertama, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia dalam buku dia, pesakit tu tanyalah macam, bolehkah dia sembahyang hajat, dia berdoa untuk tahu di mana lokasi sihir. Syekh Wahid Abdul Salam boleh, mengatakan boleh. Syekh Wahid Abdul Salam seperti yang coach beritahu, dia nasihatkan sembahyang hajat. Pesakit itu kalau saya tidak silap wanita, dia solat hajat, lepas tu dia tergerak hati tengok bantal dia. Bila dia buka bantal dia, ada buhur sihir di bantal. Siapa bagi masuk, ada kemungkinan yang jin mungkin jin yang ada sayap terbang daripada rumah ahli sihir, dia bawa masuk ke dalam bantal tu. Dia dalam rumah, tak ada orang mencoba rumah dia, dalam bantal. Jangan dia solat hajat. Tapi itulah, kalau sekali solat hajat tak jumpa, solat hajat lah hari ini. Solat besok, solat lusa, solat hajat. Dan ingat, bila kita solat hajat, kita dapat pahala. 10 kali kita solat hajat belum jumpa pun, kita dapat 10 kali ganda pahala. Satu lagi contoh yang berlaku diceritakan oleh peruqyah senior dari Arab Saudi. Ada seorang toke restoran. Dia kena sihir, kalau saya tidak silap mungkin kedai dia ke apa, dia kena sihir, jadi dia minta nasihat lah, ni seorang peruqyah senior di Arab. Dia nasihatkan berdoa dalam keadaan sinis. Toke restoran itu kata, saya punya restoran ini sangat besar, saya dengan berdoa macam mana saya nak dapat jumpa buhul sihir? Syekh itu kata, buat saja doa dan terus berdoa. Jadi ada satu masa tu, Syekh itu cerita, yang pesakit tu bagi tahu dia lah. Ada satu masa tu dia duduk di restoran tu, dia berdoa dan kalau saya tidak salah dia baca ayat Quran saja. Tiba-tiba tergerak hati dia tengok di kaki kerusi dia. Rupa-rupanya di kaki kerusi yang dia duduk tu, setelah dia berdoa, di sana ada buhul. Kena letak mungkin ditampal di bawah kaki kerusi. Dia punya restoran yang besar luas tu, akhirnya dengan dia berdoa. Satu lagi yang memang ajaib, memang ini cerita mistik lah. Misteri Nusantara, sahabat saya, dia sangat muda, peruqyah di Keningau, Sabah. Seorang tu dia buta. Sudah lebih setahun dia buta, sebab buta akibat sihir. Bukan dia ada kemalangan, bukan buta dari lahir. Jadi dia review di hospital. Keluarga dia panggil ke hospital, dia ruqyah di hospital. Hari pertama dia ruqyah, orang tu dah boleh nampak semula. Dan dia sapu jugalah minyak bidara, kalau tidak silap, yang dibeli daripada Ustaz Nuruddin Al-Indonesia, Rehapati. Esok dia dipanggil lagi, dia baca ruqyah. Dia baca ruqyah, tiba-tiba rupanya buhul sihir tu disimpan di alam ghaib. Tiba-tiba pesakit itu duduk di katil pesakit hospital. Tiba-tiba sesuatu seolah-olah jatuh dari udara, dari siling, jatuh terkena di katil, dan katil itu kan lembut, tilam, itu jatuh ke lantai. Bila dia tengok di lantai itu kain, lepas itu dibuka, di dalam juga itu ada rantai, ada bentuk cross, ada darah.
Kalau nanti saya cek di handphone saya, kalau masih ada gambar tuh nanti saya share di grup Telegram Lautan Islam. Tiba-tiba muncul di hospital, jatuh dari dia dengan kita baca ruqyah, kita berdoa, boleh Allah tunjukkan. Jadi yang kedua nih yang berdialog dengan jin, ini saya nak bagi peringatan hati-hati sebab jin banyak menipu. Pernah berlaku, saya ambil satu contoh di luar negara, saya ada dalam grup ruqyah dalam luar negara. Orang ni asalnya orang India atau Pakistan, dia bijak ke England atau ke Amerika, dia di ruqyah. Lepas tu bila kerasukan jin tu kata Puhul tu berada di India. Adalah saudara dia tanam di satu tempat di India. Sampai pesakit tu abang dia terbang ke India pergi cari. Buang karen, buang masa, buang duit. Pergi cari di tempat tu tak ada juga. Kena tipu saja. Beli tiket kapal terbang tak ada. Jadi jangan terlalu percaya kepada jin. Dan ada satu pula cerita kalau saya tidak silap di Malaysia. Jin tu kata, dia kata mula-mula, dia kata di depan rumah sebelah kanan, dikurik lah, tak ada jual. Lepas tu dia kata depan rumah sebelah kiri, sebelah kanan, di belakang rumah tu tanah dia depan belakang hampir berlubang, dikurik, tak ada jual. Lepas tu jin ketawa. Jin tu mengaku dia bohong sahaja. Kena permainkan oleh jin. Jadi berhati-hati kalau dialog ni. Yang ketiga sekali itulah yang seperti Coach Kamaru kata, kita terasa macam di penjuru rumah tu lain perasaan, atau bila ke belakang dapur atau ke satu pasu bunga tu kan kita rasa lain. Kalau rupanya kurik di tanah di pasu bunga tu, rupa-rupa ataupun di pokok tu rupanya ada benda tertanam di situ, di tepi parit lah dan sebagainya. Jadi itu tambahan daripada saya berikan sedikit contoh-contoh. Saya serahkan semula kepada Coach Kamaru. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okay, ada soalan yang seterusnya. Adakah kaitan dengan berita kematian menyebabkan badan sakit-sakit? So kalau tanya saya, tak ada kaitan, mungkin hanya kebetulan saja. Mungkin hanya kebetulan saja. Cuma saya tak boleh nak kaitkan langsung, itu terlampau umum sangat. Terlampau umum sangat soalan tu. Okay. Ustaz Sinar ada nak tambah situ? Ada sedikit lah Coach. Saya setuju dengan apa yang Coach kata, cuma saya nak tambah sedikit. Kadang-kala orang ni dia ada gangguan jin, contohnya jin saka. Jadi kalau kadang-kadang bila dia ada gangguan jin saka, contohnya kalau ada keluarga dia meninggal, dia memang akan ada kesan kepada dia. Apa sebab punca utama tak pasti, tapi ada kadang-kala berdasarkan tajribiyah, orang yang contohnya ada jin saka, jin qadam, kalau ada berlaku sesuatu macam contohnya kematian keluarga, dia ada kesan. Sebab jin tu mungkin ada berkesan kepada jin tu, jadi dia memberi kesan kepada diri orang tu. Tapi tak semestinya. Seperti Coach kata, kalau sekadar itu saja indikasi dia, itu saja dia punya petanda, dia tak cukup untuk buat satu kesimpulan. Jadi itu tambahan daripada saya ringkaskan dan saya serahkan semula kepada Coach. Silakan Coach. Alhamdulillah, terima kasih. Soalan yang terakhir. Untuk menjawab soalan terakhir, bagaimana cara minum susu dan madu untuk penawar sihir? Berapa liter susu dan berapa liter madu? Okey, kaedah ini saya nak mengijazahkan dan saya nak mengajarkan kaedah ini. Kaedah ini saya ambil daripada Syekh Dr. Sa'ad Sa'id. Kaedah untuk menghancurkan media sihir di dalam badan. Ini saya dapat direct daripada daurah Syekh Dr. Sa'id Ahmad Abduh pada 13 dan 14 Julai tahun 2019 di Bandar Seri Putera Bangi. So di mana dia punya dos dia, bahan-bahan dia adalah madu sebanyak 1 kilo, susu segar, susu lembu segar atau susu kambing segar sebanyak 3 liter. So kalau tanya saya, susu segar ni yang terbaiknya kalau kita boleh ambil direct daripada lembu atau kambing lah. Kalau tak dapat, kita boleh beli susu segar fresh milk yang dah siap dalam kotak.
Good Day ke, Farm Fresh ke, tak kisahlah yang mana yang tulis susu segar. So dia punya dos dia adalah 1 kilo madu. 1 kilo madu dibahagikan 3. So lebih kurang 333 gram madu untuk 1 liter susu. Dicampurkan dengan 1 liter susu tadi. 1 liter susu, dos dia lebih kurang 330 gram madu bersama dengan 1 liter susu dicampurkan. So maksudnya 1 kilo tadi dipecah 3 lah untuk 3 liter susu. So dalam masa sehari ni dihabiskan semua susu sebanyak 3 liter. Okay. Dalam masa sehari ni juga pesakit dilarang untuk makan dan minum benda lain. So selama sehari 24 jam tu pesakit hanya makan minum susu plus madu sahaja. So memang dos ini sangat-sangat manis insya-Allah, tapi dia punya kesan dia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ada beberapa pesakit saya yang buat testimoni ni, pesakit tu memang muntah lendir, busuk dan sebagainya. Segala isi perutnya tu terkeluar muntah dan sebagainya. So sebab memang dos susu dan madu yang luar biasa ni. Cuma susu dan madu tadi perlulah dijampi dulu, dibacakan dahulu ayat-ayat ruqyah, dibacakan dahulu ayat-ayat pembatas sihir. So dia punya dos dia adalah 1 kilo madu dibahagikan untuk 3 liter susu. So dalam masa sehari habiskan 3 liter susu tu. Jangan makan apa-apa. Makan dan minum tu hanya dengan, so maksudnya sepanjang hari tu pesakit mendapat tenaga, energi tu daripada susu dan madu insya-Allah. Susu dan madu ni memang akan bagi energi kepada pesakit lah. Jangan makan nasi, jangan makan kuih dan apanya. Sehari tu, sehari suntuk tu fokuskan minum dan minum madu dan susu tadi sahaja. Itu dengan ini saya mengijazahkan kaedah ni seperti mana saya menerima daripada Syekh Dr. Said Ahmad Abduh kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk amalan, untuk diamalkanlah. Okey, selamat beramal. Okey, itu tadi ya. So saya harap sebenarnya benda ni juga dah ada dalam nota saya tips merawat diri, cuma kena scroll balik dalam Telegram tu lah. InsyaAllah nanti saya cuba cari balik untuk ni. Okey. Ustaz Sina ada nak tambah soalan tadi? Coach cukup cantik dah apa yang coach ajar tu dan ijazahkan. Memang kalaupun saya jawab tetap sama seperti yang coach, sebab yang saya belajar dari Syekh Said Ahmad Abduh pun sama seperti yang coach ajar. Jadi saya tidak akan menambah. Kaedah ni memang dia akan sama sebab daripada guru yang sama sebenarnya. Betul. Okay. Betul. Okey, pernah dengar atau kalau ada gangguan akan efek kalau dengar berita kematian orang terdekat, adakah simptom saka? Dia tak sebenarnya saka tuan. Itu adalah simptom gangguan jin. Gangguan jin ni dia sangat takut dengan berita-berita kematian. Itu saja. So tak kira lah itu gangguan sihir ke, gangguan jin asyik ke, gangguan jin saka ke, kalaulah ada di sekelilingnya ada berita kematian, berkemungkinan dia jadi rasa seram sejuk lebih sikit, dia jadi gemetar. Tapi itu pun bukan semua orang akan alami, bukan semua pesakit gangguan jin alami benda yang sama. Sebab tu saya kata ianya agak sangat umum, hanya tertentu sahaja, segelintir sahaja. So kalau kita nak kata ada gangguan jin, saka dan sebagainya tu, kita kena tengok simptom-simptom yang lain. Tidak boleh hanya sekadar berita kematian tu. Okay. Kalau pasal berita kematian tu, orang yang tak ada jin pun kadang-kadang hati dia memang rasa takut dan gementar, rasa takut akan kematian pun, dia pun akan rasa gementar juga. So tak semestinya dia terlibat dengan gangguan jin. Nanti kalau kebetulan contohnya Ustaz Sina dia tak ada gangguan jin, tapi disebabkan dia mungkin rasa insaf dengan berita kematian, Ustaz Sina juga rasa gementar, mungkin berpeluh, mungkin rasa macam menangis. Kita yang mungkin main teka-teka ni, oh Ustaz Sina ni ada gangguan jin saka ke, tiba-tiba dia jadi gementar macam tu. So itu bukanlah satu simptom yang kita nak terus nak kaitkan dia dengan gangguan jin. Orang yang tak ada gangguan jin pun dia akan rasa gementar. Orang yang ada gangguan jin pun mungkin kebetulan juga. So bagi saya itu sangat umum lah. Okay, Ustaz Sina ada nak tambah? Untuk
soalan ni saya tidak sama, saya setuju dengan coach, yaitu satu simptom memang sukar untuk membuat satu kesimpulan yang tepat. Itu Okay, so far saya dah tak ada soalan-soalan dah. Masa pun dah pukul 11. So kita tutup sesi soalan pada malam ni. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup sebelum saya tutup kelas. Terima kasih coach dan terima kasih kepada semua peserta. Alhamdulillah penghujung ni kita ada 16 orang, tolak 2 orang penceramah dan moderator. Average lah, average di atas 10, di bawah 20. Alhamdulillah. Kalau lagi banyak lagi bagus lah. Sebab kita bukan apa, kita untuk semangat lah. Kita tengok orang ber-TikTok yang entah apa-apa, tiada ilmu, sekadar hanya hiburan, goyang sana goyang sini, menari, punya banyak viewers, berpuluh, beribu pun ada. Jadi kita yang peminat ruqyah ni, kita harap ilmu ruqyah ni dapatlah punya sambutan, tapi rupanya kurang. Sebab kalau dapat sambutan seronok tengok, katakan ada 100 orang atau 50 orang hadir setiap kelas, kita akan rasa seronok. Tapi ini mungkin adalah ujian, cabaran untuk mengenengahkan benda yang baik ni. Tidak, bukan senang nak mendapat sambutan. Kalau benda yang hiburan, yang lagha, senang mendapat sambutan. Jadi ini kita kita kena bersabar, terima. Yang penting biarlah sedikit, ada 10 orang tapi memang betul-betul minat. Belajar daripada zero menjadi, bukan zero menjadi hero, zero menjadi peruqyah. Itu cantik. Walaupun hanya ada 10 orang tapi dia belajar sungguh-sungguh, daripada dia tak tahu apa-apa dia jadi pandai meruqyah ibunya, bapaknya, anaknya, isteri. Itu yang kita nak. Daripada beratus pun orang tapi lepas dengan kuliah hilang begitu saya ilmu tu. Bila ditanya semula apa itu sihir khariji, apa itu sihir dakhili, pun tak tahu, tak ingat. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Saya walaupun sedikit orang tapi saya suka tengok yang nama-nama istiqamah, saudara Yusuf, saudara Muhammad Azam, saudara Samsul Zalani yang selalu hadir. Ini yang saya suka, sebab ada kosongan, inilah yang akan menjadi. Hari ini kita mungkin menjadi seorang pelajar ruqyah atau peruqyah pemula, basic-basic. Tapi mungkin 10 tahun akan datang kita akan jadi peruqyah senior juga. Kita bermula dari kosong, akan suatu masa nanti akan menjadi mungkin ke tahap guru. Kita pula lagi yang mengajar orang. Jadi saya ucapkan terima kasih, syabas, tahniah kepada yang sentiasa istiqomah hadir kelas, dan juga seperti biasa saya memohon maaf jika saya terkasar bahasa, tersasul bahasa. Saya orang Sabah, kadang-kala bahasa saya sangka lembut, halus, tapi rupanya mungkin kasar kalau di Semenanjung. Kalau berlaku begitu, saya memohon maaf kalau ada berlaku begitu, tersilap kata. Jadi dengan ini saya serahkan semula kepada Coach Kamarul untuk penutup kita. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami berdua. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan untuk tajuk-tajuk yang lain. Dengan ini saya tutup majlis ilmu pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Kelas kuliah kita sampai setakat ini saja, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Okay, saya mohon juga sekali lagi sumbangan-sumbangan infak untuk kepada kami pada admin dan moderator. Semoga boleh beri sumbangan seikhlas hati, RM5, RM10 pun. RM5 pun bagi saya cukup memadai sumbangan kepada kami pihak admin untuk meneruskan dan menyediakan slide-slide. Okay, insyaAllah nanti nombor akaun kami akan postkan di dalam grup Telegram. Mohonlah sekiranya tuan-tuan menginfakkan sikit, menghadiahkan sedikit sumbangan kepada kami. Okey, sehingga kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.